Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan isu kesihatan mental perlu ditangani untuk mengelakkan kesan-kesan jangka panjang terhadap ekonomi dan kepada penduduk-penduduk. Negara Brunei Darussalam titah baginda melihat potensi besar untuk mesyuarat Asia Eropah ASEM bekerjasama dalam bidang tersebut melalui perkongsian kepakaran dan amalan-amalan terbaik. Bertitah pada sesi plenari pertama sidang kemuncak ASEM ke-13 secara maya dari Baitul Mesyuarat Istana Nurul Iman, ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengetengahkan bahawa mesyuarat yang diadakan serentang dengan ulang tahun ke-25 ASEM ini merupakan peluang baik bagi mencerminkan nilai dan kepentingan ASEM. Dalam titah baginda mengimbas semula bahawa semasa sidang kemuncak ASEM yang pertama pada tahun 1996 di Bangkok, para pemimpin telah mengenal pasti potensi yang amat besar dalam menghubungkan Asia dan Eropah untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Mengukuhkan perkongsian tersebut, titah baginda penting memandangkan rakan-rakan ahli sedang kembali pulih daripada pandemik COVID-19. Sehubungan itu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan kepentingan kesaling hubungan digital dan ianya merupakan kepentingan bersama untuk menyelaras keperluan para penduduk dan perniagaan. Justru negara Brunei Darussalam menyambut baik bahawa usaha sedemikian itu akan diteruskan menerusi ASEM Connectivity Initiative. Baginda juga menekankan bahawa akses kepada vaksin yang tepat pada waktunya dan saksama serta mengiktiraf vaksin-vaksin yang tersenarai dalam WHO's Emergency Use Listing adalah penting untuk membolehkan semula perjalanan yang selamat secepat mungkin bagi menjalin hubungan dalam pendidikan, sosial dan kebudayaan yang akan bermanfaat untuk semua. If unaddressed, it may lead to a decline in productivity, costing countries billions of dollars in lost revenue. Therefore, ASEAN and its partners have agreed to work together to build the region's capacity to address this issue. There is a huge potential for ASEAN to also cooperate in this area through the sharing of expertise and best practices. Terdahulu sebelum itu, ucapan-ucapan pembukaan telah disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Samdech Aka Mohasena Pade Teka Hun Sen, Perdana Menteri Kerajaan Kemboja selaku pengerusi sidang kemuncak ASEM ke-13. Tuan Yang Terutama Charles Michel, Presiden European Council selaku penyelaras serantau bagi kumpulan Eropah. Puan Yang Terutama Ursula von der Leyen, Presiden European Commission selaku penyelaras serantau bagi kumpulan Eropah. Tuan Yang Terutama Mikhail Mishustin, Perdana Menteri Persekutuan Rusia selaku penyelaras serantau kumpulan NESA. Tuan Yang Terutama Janez Janša, Perdana Menteri Republik Slovenia selaku EU Council Presidency dan penyelaras serantau bagi kumpulan Eropah. Dan Tuan Yang Terutama Retired General Prayut Chan Ocha, Perdana Menteri Thailand selaku penyelaras serantau bagi kumpulan ASEAN. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin juga telah mendengarkan kenyataan-kenyataan dari pihak-pihak berkepentingan ASEM. Sesi pertama plenari berkenaan telah memfokuskan perbincangan mengenai peranan ASEM dalam meningkatkan multilateralisme ketika menghadapi cabaran-cabaran yang kompleks di samping rasa hormat, kefahaman dan kepercayaan di antara rakan-rakan ASEM melalui pengukuhan sistem perdagangan antarabangsa yang bersandarkan undang-undang serta kerjasama untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan mampan, khususnya dalam menangani agenda perubahan iklim dan memanfaatkan peluang-peluang kesaling hubungan digital. ...78 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes
kepada 14,918 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 38 kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 11 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster CA Muhammad Bunut Staff House. Adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 133 kluster. Manakala terdapat 29 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 62 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,342 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 477 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 3,771 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 605,170 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan seramai 3,003 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 25 November 2021. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 402,428 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 93.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 341,909 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 79.5% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Perjanjian pengurusan Fajr Capital akan berakhir pada 30 November 2021. Perkongsian Fajr Capital bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD merupakan komitmen kukuh untuk menyokong pertumbuhan jangka masa panjang dan transformasi BIBD daripada bank yang kukuh dan stabil dari segi kewangan kepada institusi perkhidmatan kewangan utama di negara Brunei Darussalam. Semasa pelaburan Fajr Capital, BIBD telah melalui transformasi strategi yang membawa kepada pertumbuhan yang menguntungkan dan menjadikan BIBD sebagai institusi perkhidmatan kewangan Islam bertaraf dunia. Berakhirnya perjanjian pengurusan tersebut ia diraihkan dengan pertukaran token antara Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengurusi BIBD dan kumpulan syarikatnya dengan pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD yang akan menamatkan perkhidmatan mubasyar khokhar bagi pihak Fajr Capital. Kaedah blended learning models diharap akan dapat memberi pengetahuan kepada para pemimpin sekolah mengenai pentingnya kaedah tersebut semasa gelombang kedua pandemik COVID-19 di negara ini. Ia juga untuk menyelaraskan literasi digital dengan pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan dan pembangunan panduan kewarganegaraan digital atau Digital Citizenship untuk sekolah dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan.
Kaedah tersebut menjadi tumpuan para pemimpin sekolah semasa Majlis Konvensyen Pemimpin Sekolah kali ketiga tahun 2021-2022 selama 3 hari. Tema Majlis Konvensyen Pemimpin Berkualiti, Pendidikan Berkualiti dan memberi fokus kepada kreativiti dan inovasi sebagai subtema. Ia berakhir dengan acara penutupan secara maya yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Unit Kepimpinan Sekolah Jabatan Pengurusan Pendidik. Majlis Konvensyen ini merupakan kesinambungan dari acara yang sama yang telah diadakan pada bulan Februari dan Jun tahun ini. Kumpulan terdedah tidak seharusnya ditinggalkan dalam pemulihan ASEAN daripada penularan wabak COVID-19. Ia penting bagi merealisasikan ASEAN Care Economy dalam usaha melaksanakan rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyatakan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan ke-12 AMRDPE ke-12 yang dianjurkan oleh Republik Filipina melalui sidang video. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulung Dato' Seri Paduka Haji Abidin juga mengongsikan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan adalah inklusif kepada semua sama ada di kawasan bandar dan luar bandar. Statistik terkini menunjukkan lebih 93% penduduk di negara ini telah menerima dos pertama, manakala hampir 80% melengkapkan suntikan 2 dos vaksin. Semasa mesyuarat ini, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga mengongsikan mengenai beberapa strategi yang diambil untuk mengukuhkan ekosistem perlindungan sosial negara melalui pendekatan seluruh negara di bawah pelan tindakan pembasmian kemiskinan kebangsaan. Dengan tema mempercepatkan pemulihan dan memperkukuhkan kedayatahanan ASEAN untuk pembangunan luar bandar mapan dan pembasmian kemiskinan, mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Noel K. Felangko, Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Kemiskinan Kebangsaan Republik Filipina, selaku pengerusi mesyuarat AMRDPE ke-12 dan turut dihadiri oleh Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat turut mengesahkan kenyataan bersama AMRDPE ke-12. Hubungan rapat antara negara Brunei Darussalam dan Australia terus berkembang dengan kukuh. Australia juga kekal sebagai salah sebuah rakan dagangan utama negara Brunei Darussalam yang pada tahun 2020 menyumbang 6.5% daripada jumlah perdagangan negara. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi semasa menyertai webinar Brunei Market Insights kemarin. Dianjurkan secara maya oleh Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam dan Austrade. Webinar bertujuan untuk mempromosi peluang-peluang pelaburan dan perniagaan di negara ini kepada perniagaan dan pengeksport Australia. Ia dirasmikan oleh Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini dan Tuan Paul Sander, Pesuruhjaya Kanan Perdagangan dan Pelaburan Austrade. Dalam ucapan, Puan Yang Terutama Tiffany Ann McDonald antaranya menyatakan negara Brunei Darussalam telah membuat keputusan penting tentang mempelbagaikan ekonominya daripada sektor minyak dan gas serta mempunyai reputasi yang kukuh untuk standard halalnya yang tinggi. Kepentingan pelaburan dalam bidang pertanian dan sistem makanan antara yang dibincangkan semasa webinar mengenai tanggungjawab pelaburan dalam pertanian dan sistem pemakanan secara dalam talian. Webinar merupakan anjuran bersama Perhimpunan Agung antara Parlimen ASEAN AIPA, Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO dan Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Mapan IIST. Mewakili Majlis Mesyuarat Negara ke webinar tersebut, Yang berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari alias Jahari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, juga menyertai Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya, Datuk Paduka Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-Majlis Mesyuarat.
Dalam konteks pandemik COVID-19 pada masa ini, pelaburan tambahan dalam pertanian adalah diperlukan untuk mengurangkan impak pandemik dan menyokong usaha pemulihan ke arah pencapaian matlamat pembangunan mapan SDG. Ahli-ahli parlimen memainkan peranan sebagai penasihat dan memegang kedudukan yang strategik bagi memaklumkan agenda politik dan perundangan serta memupuk pelaburan ke arah kemajuan dalam bidang pertanian. Selain itu, ahli-ahli parlimen juga berperanan untuk menggalakkan perubahan dan perkembangan tersebut di peringkat nasional dan serantau melalui penggubalan perundangan dan penggunaan belanjawan dalam memastikan accountability dan pelaksanaan komitmen yang berkesan. Bertaubat dan beristighfar bukan hanya bagi orang yang berbuat maksiat dan berbuat dosa, malah semua umat Islam dituntun untuk sentiasa berbuat demikian. Hakikat istighfar dalam agama Islam adalah menundukkan jiwa, hati dan fikiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil memohon ampun daripada segala dosa. Khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk Lazimkan Diri dengan Istighfar mengongsikan beberapa fadilat atau kelebihan yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengamalkan istighfar. Antaranya memperolehi keampunan atas segala dosa yang dilakukan sama ada sengaja ataupun tidak dan memperolehi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari tipu dunia dan hasutan syaitan. Terdapat banyak fadilat ataupun kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang mengamalkan istighfar. Adapun antara kelebihan istighfar itu ialah pertama, memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa yang dilakukan sama ada sengaja ataupun tidak. Kedua, menyenangkan hati dari kegelisahan dan gunah gulana kerana dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, memperolehi perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari tipu daya dan hasutan syaitan kerana menghiasi lidah dengan istighfar merupakan salah satu perkara yang dibenci oleh syaitan. Jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan ini adalah diingatkan kepada orang ramai semasa fasa peralihan ini agar lebih mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP termasuk pemakaian sungkup muka dan penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang meneruskan lagi gerakan operasi yang menyasarkan 3 lokasi berasingan pada 23 November 2021 dan 24 hari bulan November 2021. Gerakan operasi pertama pada 23 November lalu tertumpu di premis Kilang Papan dan sebuah rumah di Kampung Pancur Murai. Semasa operasi berkenaan, pihak JKED berjaya menahan seorang lelaki dan seorang perempuan warga negara asing berumur 36 dan 46 tahun yang dipercayai memiliki dan terlibat dengan aktiviti penjualan barang-barang tegahan kastam. Barangan yang ditemui semasa operasi berkenaan adalah 446 karton, 6 paket dan 16 batang rokok pelbagai jenis serta wang tunai berjumlah RM3,555 yang dipercayai hasil jualan barangan tegahan kastam. Sementara itu, dalam operasi kedua yang dijalankan pada 24 November lalu, pihak JKED menjumpai barangan tegahan kastam iaitu 83 karton rokok pelbagai jenama. Operasi dijalankan di kawasan hutan Kampung Sungai Bunga. Dalam gerakan operasi ketiga di kawasan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri, pihak JKED menahan 2 orang lelaki warga negara tempatan berumur 28 dan 38 tahun. Kedua-dua individu tersebut didapati memiliki barangan tegahan kastam iaitu 174 karton rokok pelbagai jenama serta sebuah kenderaan dan wang tunai berjumlah RM28,486 yang disyaki hasil jualan barangan tegahan kastam.
Sementara itu, lebih 1,000 tin minuman keras berjaya dirampas oleh keanggotaan Polis Marin Jabatan Gerakan Pasukan Polis Diraja Brunei susulan rondaan yang dijalankan di kawasan Kampung Pelambayan, daerah Brunei dan Muara. Semasa rondaan yang dijalankan di kawasan perairan Brunei, sebuah perahu memuncak laju menuju ke kawasan darat Kampung Pelambayan setelah mengetahui keberadaan pihak polis. Perahu tersebut kemudian berjaya ditemukan tanpa pemandu. Hasil pemeriksaan mendapati bungkusan kotak-kotak ditemukan di dalam perahu tersebut berisi 1,464 tin dan 20 botol minuman keras pelbagai jenama. Sembarangan bukti diserahkan kepada pihak Jabatan Kastam dan Ekses Diraja bagi tindakan lanjut. Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri menganjurkan bengkel penggunaan peralatan falak tradisional Rubuk Mujayab. Bengkel 3 hari secara dalam talian itu berlangsung sehingga esok. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Pemangku Pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Bengkel disertai oleh 95 peserta termasuk 7 peserta dari Malaysia dan Indonesia. Semasa bengkel, 7 topik utama yang memfokuskan kepada aplikasi Rubuk Mujayab. Bengkel bertujuan memberi peluang kepada orang ramai untuk mempelajari aplikasi instrumen falak tradisional khususnya Rubuk Mujayab dalam usaha melestari keunggulan ilmu dan khazanah Islam.